tanda kiamat, tanda kiamat yang sedang berlaku dan akan berlaku. Baik, peperangan demi peperangan dan pembukaan kota-kota Islam. Rasulullah SAW telah memberitahu para sahabat bahawa akan berlaku peperangan demi peperangan sehingga hari kiamat. Antara peperangan yang disebutkan dalam hadis ialah kemenangan umat Islam ke atas Parsi, Rom, India dan Istanbul. Baik, kemudian dalam hadis ni, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah, walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzumhuma fi sabilillah. Apabila mati Kisra, tiada lagi Kisra selepasnya. Apabila mati Kaisar, tidak ada Kaisar lagi selepasnya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kamu akan menggunakan harta mereka di jalan Allah. Baik, Rasulullah SAW beritahu tentang peperangan yang akan berlaku selepas baginda, selepas zaman baginda, dan peperangan yang berlaku sebelum kiamat. Antaranya ialah peperangan dengan negara India yang telah berlaku dan peperangan yang dipimpin oleh Nabi Isa AS yang belum berlaku. Orang Islam yang terlibat dengan kedua-dua peperangan ini dijamin keselamatan daripada api neraka oleh baginda. Rasulullah SAW bersabda, "Isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Isabatun taghzul Hind wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam alaihi wassalam." Dua golongan umatku, Allah selamatkan mereka daripada api neraka. Satu golongan yang memerangi India dan satu golongan yang bersama Isa alaihi salam. Rasulullah SAW juga memberitahu peperangan umat Islam dengan Turki. Hadis ini memberi dua tafsiran, iaitu sama ada Turki yang dimaksudkan ialah negara Turki yang wujud pada hari ini, atau bangsa yang berbahasa Turki, iaitu bangsa Mongol yang pernah menghancurkan kota-kota Islam. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta tuqatilut Turk. Dan tidak berlaku kiamat sehingga kalian memerangi bangsa At-Turk. Baik, ini maknanya poin dia ialah peperangan demi peperangan. Peperangan demi peperangan ni, dan juga futuh Islamiyah, kita panggil pembukaan kota-kota Islam, Futuhat al-Islamiyah. Baik, jadi Rasulullah SAW bagi tahu bahawa peperangan demi peperangan akan berlaku, dan yang Nabi SAW sebutkan tu kemenangan kita. Peperangan ni kan isunya ialah peperangan ni kita tak bincang pasal peperangan Israel, jadi dikait dengan dunia lah. Sebab tu kita ni kalau boleh jangan sampai terhutang budi, jangan sampai terhutang harta. Sebab tu kita ada doa supaya kita minta dibebaskan daripada beban hutang. Sebab salah satu daripada perkara yang akan berlaku bila kita berhutang ialah kita termakan budi. Dan bila kita termakan budi, maka kita dah tidak lagi merdeka. Bila tak merdeka, kita jadi tersangkut. Nak buat apa pun kita sangkut. Kita makan budi dengan orang. Sebab tu Islam ajar kita jangan jadi orang yang makan budi, tapi kita jadi orang yang menabur budi. Jangan sampai kita berhutang dengan orang, kan? Hutang maknanya kita tertakluk di bawah dia boleh suruh kita buat apa pun. Sebaliknya kita jadilah orang yang memberi hutang kepada orang. Sebab tu Islam menggalakkan kita untuk menjadi hartawan dermawan, hartawan yang dermawan. Maknanya kita tak digalakkan untuk jadi orang miskin. Walaupun kalau motivasi miskin ni senang je kan, mati nanti tak banyak soalan, itulah motivasinya. Tapi Islam tak pernah memotivasikan kita untuk jadi miskin. Tak. Kita tetap kena mengerahkan tenaga kita untuk berusaha sedaya mungkin kita menjadi orang yang sentiasa berbakti kepada masyarakat. Kalau kita miskin kerana takdir, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita miskin kerana perbuatan kita, kemalasan kita, itu masalah. Jadi maknanya kita tak boleh berhenti untuk bekerja. Baik, jadi kemenangan yang Nabi SAW dah sebutkan ialah kemenangan kita ke atas Parsi. Ini dah pun berlaku, kan? Kita dah pun menang ke atas Parsi, kemudian kita akan menang ke atas Rom. Baik, Rom ni mana? Negara mana? Waktu Nabi bagi tahu Rom tu akan jatuh ke tangan orang Islam, masa tu sahabat tanya Rasulullah, macam mana cara kami dapatkan kota Rom tu? Eropah tu macam mana cara dia? Adakah dengan pertumpahan darah? Adakah dengan mata pedang sebagaimana berlaku di Istanbul? Istanbul tu bukan dengan mata pedang, tapi dengan teknik-teknik peperangan juga, kan?
Jadi Nabi SAW katakan tidak, bahkan kamu akan memasuki dan mendapatkan kota Eropah dengan takbir dan tahmid. Jadi maksudnya dengan takbir dan tahmid, dengan arti kata akan semakin ramai orang di sana yang bertakbir dan bertahmid. Maknanya dia orang masuk Islam secara automatik. Sebab jadi orang itu contoh agama lain pun banyak kan, dia punya, tak apalah kita menghormati kalau dia percaya dengan yang itu terpulang pada dia. Cuma kita cabar gitu. Yang Quran cabar ni, bukan saya lah yang cabar. Quran cabar ialah buktikan gitu kan. Buktikan kalau betul kamu benar. Itu buktikan, bawa dengan bukti intelek. Quran cabar. Kalau kamu rasa Quran ni salah, buktikan. Kan? Buktikan. Sebab Quran telah dibuktikan kandungannya lebih daripada 70% benar. Baik, bakinya kenapa tak boleh nak buktikan? Sebab bakinya cerita tentang akhirat. Benda yang belum kita nampak, kiamat, kan? Cerita tentang dosa pahala, benda yang memang pasti tak boleh dibuktikan. Cuma saya ingat bukan 70, 80%. Jadi sebuah kitab kalau kita dah boleh buktikan lebih daripada 80% benar, maka kita boleh percayai bahawa kitab itu boleh diterima 100% isi dia, kan? Apatah lagi sebab tidak ada yang mampu untuk menyahut cabaran yang dibawa oleh Quran. Jadi tu maknanya sekarang ni orang Eropah itu banyak intelek. Dulu sepupu saya dia pernah duduk kat sana, suami dia belajar kat sana, dia kan pakai tudung. Jadi saya tanya macam mana orang putih ni terima dalam bab jilbab, hijab dengan tudung kita ni. Dia kata ada juga yang dia pernah kena ejek. Memang kadang-kadang ada budak-budak tiba-tiba datang kat dia, cakap dengan dia tak busuk ke kepala awak? Kenapa awak tutup kepala awak? Awak botak adalah budak-budak yang cakap macam tu. Lepas tu ada tiba-tiba dekat dalam bas dia berdiri, tiba-tiba kena tengking dengan seorang lelaki. Tiba-tiba dia marah-marah kan. Sebabnya dia pakai tudung, tu je. Jadi rupanya sebenarnya dia kata orang yang macam tu, yang mengecam orang pakai hijab, yang duk kutuk-kutuk Islam ni, sebenarnya dia orang sendiri tu adalah sampah di sana. Orang Eropah yang membenci Islam tu sampah macam ni. Lelaki yang tengking dia tu tukang kutip sampah. Memang uneducated lah kiranya, dan uneducated. Lepas tu budak-budak kacau dia. Tapi kalau kita kata pergi universiti, pergi tempat-tempat intelek ni, orang tak kata apa. Maknanya sebenarnya orang Eropah yang tak boleh terima adalah orang yang memang tak berpendidikan. Jadi kita kata maknanya kalaulah Eropah dia kan akhirnya dia tak boleh lari daripada hakikat bahawa dia nak kemajuan. Satu kan, dia nak kemajuan, negara dia nak kemajuan. Untuk maju maka rakyat dia kena pandai. Untuk pandai maka rakyat dia kena belajar. Dan bila rakyat dia belajar, automatik dia akan jadi intelek. Bila jadi intelek, automatik dia akan ikut Islam. Automatik. Sebab memang Islam tu agama yang paling intelek. Jadi dia macam dilema gitu kan. Nak buat rakyat aku bodoh ke nak buat rakyat aku pandai? Kalau bodoh tak maju, kalau pandai ikut Islam. Jadi akhirnya sebab dia tetap memilih dunia kan. Kalau kata tak pandai, confirm tak maju, kita kehilangan dunia. Jadi sebab dia pilih dunia, maka dia binalah rakyat dia supaya jadi intelek, pandai. Automatik dia orang akan terima Islam. Jadi satu masa Eropah tu akan jadi negara Islam. Cuma sekarang ni belum nampak jelas. Sebab maknanya kita tak pernah betul-betul ke sana kan. Yang kita dengar berita. Jadi secara pasti kita tak tahu dan keadaannya macam mana. Tapi memang banyak dah yang Islam.